Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 6 sekalian. Okey, kita teruskan lagi PDPR pada hari ini dengan kemahiran penyelesaian masalah melibatkan ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair. Untuk penyelesaian masalah pada hari ini, untuk PDPR pada hari ini, teacher akan asingkan setiap topik ni lah, setiap kemahiran. Maksudnya teacher akan asingkan ukuran panjang, macam mana nak kira, jisim dan isi padu cecair. Okey, penyelesaian masalah. Bila sebut penyelesaian masalah ni mesti melibatkan ayat. Okey, bukan soalan ayat matematik. Ia melibatkan beberapa baris ayat yang perlu kamu fahami. Okey, kita terus kepada contoh. Okey, untuk contoh pertama, okey, langkah yang paling penting sekali adalah untuk setiap soalan penyelesaian masalah yang melibatkan ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair ataupun apa juga unit yang terlibat. Okey, pertama kamu kena kenal pasti unit yang terlibat dalam soalan tersebut. Okey, untuk soalan yang pertama, data berikut menunjukkan ketinggian haikal 1.72 meter dan razif 6 cm lebih rendah daripada haikal. Jadi unit yang terlibat di sini adalah meter dan sentimeter. Tak ada melibatkan kilogram, gram, liter atau mililiter. Itu kalau ada gabungan. Kita akan belajar juga nanti bila melibatkan gabungan ketiga-tiga unit. Nanti kita akan masuk kepada bahagian tersebut. Saya ajar bahagian yang kedua dulu hari ini. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Kenal pasti dulu unit yang terlibat. Okey, unit terlibat adalah meter dan sentimeter. Kemudian tengok kepada kehendak soalan. Soalan pertama, hitung dalam meter tinggi razif. Dalam meter. Okey, dalam meter. Okey, hitung di sini maksudnya kira. Kira dalam meter tinggi razif. Okey, kita tahu razif 6 cm lebih rendah dari haikal. Dan soalan nak dalam meter. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu ambil dulu ukuran haikal. Sebab kita nak tolak ni. Sebab razif ni lebih pendek kan, lebih rendah. Jadi kita lebih rendah daripada siapa? Daripada haikal. Okey, jadi kita tukar dulu kepada unit cm. Sebab nak memudahkan penolakan. Atau kamu boleh je guna unit 1.72 meter ni. Tapi benda yang sama juga kamu kena tukar unit cm ni kepada meter. Okey, bagi pandangan saya lebih baik awak tukar ketinggian haikal ni kepada cm dulu. Jadi kita tahu 1.72 meter awak nak ubah kepada cm, awak perlu darab 100. Bermakna awak kena gerak ke kanan 2 kali lah. Alihkan titik perpuluhan ni 2 kali sebab dia 2 sifar. Jadi ketinggian haikal dalam cm adalah 172 cm. Okey, razif. Kita nak cari tinggi razif kan? Dia bagi tahu sini 6 cm lebih rendah. Jadi apa kita kena buat? Lebih rendah dari haikal. Haikal tadi dah kira 172 cm tolak dengan 6 cm. Maknanya tinggi razif 166 cm. Tapi ni bukan jawapan sebab nak jawapan dalam meter. Okey, kamu tengok balik video sebelum ni. cm nak beralih ke meter, cm kanan nak pergi kiri ni. Okey, daripada kanan nak pergi kiri awak kena bahagi 100. Okey, bahagi 100 awak boleh buat juga dalam bentuk 166 per 100. Boleh juga. Jadi awak alihkan ke kiri 2 kali, awak akan dapat 1.66 meter. Kenapa ke kiri? Sebab bahagi. Kalau darab, alih ke kanan. Okey? Jadi jawapan 1.66 meter tinggi razif. Okey, jelas? Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Tulis dalam cm jawapan yang pertama. Tulis jawapan dalam cm. Kita dah dapat tadi. Ni, 166 cm. Letak je jawapan ni balik. Sebab dia kata tulis dalam cm jawapan di nombor 1. Jawapan di nombor 1 ni jawapan awak. Okey, tapi nak dalam cm. Ni kita dah kira tadi. Ambil je jawapan, letak sini. Okey, faham? Okey, saya ulang balik. Kalau soalan penyelesaian masalah, pertama, kena kenal pasti unit dulu. Kemudian, kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Hitung dalam meter tinggi razif. Awak kena fikirkan strategi macam mana awak mudah nak mengira.
Kalau macam saya tadi, saya tukar dulu kepada cm, baru saya tukar balik kepada meter. Okey? Alright, tu contoh pertama. Kita beralih kepada contoh kedua, yang ni dalam jisim. Tadi dalam ukuran panjang. Okey, kita tengok kepada contoh kedua. Jisim seekor anak kucing A adalah 725 kg. Okey, manakala jisim anak kucing B 1.65 kg kurang daripada jisim anak kucing A. Bukannya jisim anak kucing B ni 1.65, bukan. Dia bagi tahu dia kurang daripada. Jadi awak kena cari ni berat jisim kepada anak kucing B ni nanti. Okey, soalannya kita pergi pada soalan. Unit apa yang terlibat ni? Kilogram dan gram. Okey, unit yang terlibat kilogram dan gram. Tak ada kilometer, meter tak ada. Dalam soalan ni kilogram dan gram. Terus tulis unit apa yang terlibat dan rumus dia. Jadi senang awak nak kira nanti. Okey, soalan. Berapakah jisim dalam gram anak kucing A? Anak kucing A dalam gram yang diberi dalam kilogram. Jadi kilogram nak tukar kepada gram, awak perlu darab 1000. Betul? Okey, darab 1000. Jadi anak kucing A jisimnya 725 kg. Perlu tukar kepada gram. Awak perlu buat apa kalau soalan dalam pecahan nombor bercampur ni? Tukar dia kepada tak wajar, iaitu darab tambah. Kalau soalan bentuk nombor bercampur mesti darab tambah. Jadi 37/5 kg baru darab 1000. Sebab kilogram nak tukar pada gram darab 1000 kan? Okey, saya gunakan sifir 5 kat sini. Saya potong 5 ni dengan 1. Okey, 10 ni 2. Sebab 2 darab 5 10. Kosong ni bawa naik je. Jadi 200. Jadi pecahan awak 37/1 darab 200/1. Darabkan 37 darab 200, awak akan dapat 7,400/1 gram bersamaan 7,400 gram. Jadi jisim anak kucing A adalah 7,400 gram. Nampak tak? Soalan nak dalam gram. Okey. Kemudian soalan kedua. Jisim anak kucing B dalam kilogram. Macam mana nak cari jisim anak kucing B? Dia dah bagi clue kat sini. Anak kucing B jisimnya adalah 1.65 kg kurang daripada jisim anak kucing A. Apa maksud dia kurang daripada ni? Kena tolak lah. Jadi ambil jisim tadi. Okey, pertama sekali 1.65 kg kurang daripada jisim anak kucing A. Ini kata kunci kurang daripada, jadi kena tolak. Apa nak tolak? Okey, pertama dalam kg tukarkan jisim anak kucing A kepada kg dulu. Kita tahu anak kucing A 7,400 gram, jadi kena tukar kepada kg. Gram nak pergi kg. Gram nak pergi kg kena bahagi 1000. Jadi bahagi 1000, awak boleh buat pecahan 7,400 ni. Allah, sekejap ya. Okey, 7,000. Allah, sekejap. Tak nampak kat sini 7,400 bahagi 1000. Okey, awak boleh pindahkan titik perpuluhan 3 kali sebab ada 3 sifar. Jadi awak akan dapat 7.4 kg. Okey, itu baru langkah pertama, belum selesai lagi. Ini baru jisim anak kucing A dalam kg. Sebab kita nak dalam kg ni. Sekarang baru boleh tolak. Okey, cara dia. Okey, kemudian 7.4 kg tolak 1.65 kg. Sebab tadi kurang daripada kan? Kena tolak lah. Ni jisim A, kucing A. Okey, sebab jisim anak kucing B kurang daripada yang A. Jadi kena tolak. Jadi tolak awak tukar ke bentuk lazim. Bila awak tukar ke bentuk lazim, susunan titik perpuluhan ni mesti selari. Sama. Dan okey, 7.4 mesti letakkan sifar di atas. Di tempat yang kosong tak ada nombor ni. Kena letak sifar. Tolak. Bila menolak, bila tak boleh tolak sifar dengan 5, kena pinjam. Awak tak boleh terus turun 5 tak boleh. Kena pinjam 10 tolak 5, 5. Kat sini tadi tinggal 3. Jadi okey, sini 3. Jadi sini maaf sini 7. Okey, sebab 13 tolak 6 7. 6 tolak 1 5. Jadi jawapannya adalah okey, 5.75 kg. Tengok unit nak kg. Soalan tadi nak kg, jawapan mesti kg. Faham?
Okey, penukaran unit ni kamu dah belajar sebenarnya di tahun 5, tahun 4. Cara nak baca penimbang, cara nak baca isi padu senggatan, semua dah belajar di tahun 3. Baca isi padu soalan semalam saya bagi tu soalan tahun 3 sebenarnya. Tapi ramai tak boleh buat sebab dah lupa Okey, seterusnya contoh ketiga. Okey, isi padu cecair kimia dalam 2 buah bikar. Ni isi padu pula isi padu cecair. Dalam 2 buah bikar adalah seperti berikut. Bikar P 2.5 liter dan bikar Q 2/3/4 liter. Okey, soalannya. Hitung jumlah isi padu cecair, jumlah isi padu cecair kedua-dua bikar dalam mililiter. Hitung ni maksud kira Kira jumlah kedua-dua bikar. Fahamkan soalan. Jumlah isi padu cecair kedua-dua bikar dalam ml. Okey, unit yang terlibat adalah 1 liter bersamaan 1000 ml. Okey, kena tahu macam mana nak tukar. Kena tukar kepada ml sebab soalan dalam liter. Jadi bikar P bersamaan 2.5 liter darab 1000. Okey, yang ni awak alih ke kanan 3 kali Ni saya tak perlu tunjuk lah, sepatutnya awak dah tahu ni. 1, 2, 3. Longkang yang kosong ni tambah kosong. Jadi 2500 ml. Manakala bikar Q, nampak ni pecahan bercampur, apa kena buat? Darab tambah, awak akan dapat 11/4. Darab 1000 sebab nak tukar kepada ml. 1000/1. Okey, saya potong. Saya gunakan sefek 4 iaitu, yang ni saya potong jadi 1 sebab 4 darab 1, 4. 250 darab 4 awak akan dapat 1000. Macam mana dapat 250 ni teacher? Sebab 1000 ni awak bahagi dengan 4. Awak dapatlah 250. Tu gunanya kena hafal sifir. Bila hafal sifir, awak dah tahu awak nak buat apa. Sifir apa yang boleh masuk. Boleh juga awak masuk sifir 2. Boleh juga awak potong ni akan jadi 2. Sini jadi 500. Awak boleh potong lagi. Boleh juga. Tapi saya nak guna cara mudah. Saya terus guna sifir 4. Okey? Okey, seterusnya. Kita dah potong tadi. Tinggallah 11 darab 250. Awak akan dapat 2750 per 1. 1 darab 1, 1 ml. Nampak? Ni baru tukar ni. Belum tambah lagi. So, soalan dia disuruh tambah. Jadi, 2500 ml tambah 2750 ml. Jawapan 5250 ml untuk jumlah isi padu cecair kedua-dua bikar dalam ml. Okey? Baik, soalan seterusnya. Kesemua cecair kimia diagihkan. Diagihkan maknanya dibagi kepada 10 orang murid secara sama rata untuk menjalankan eksperimen. Dibagi. Tadi yang jumlah tadi awak dapat, ini 5250 ni nak agih kepada 10 orang. Okey. Tetapi soalan tanya dia nak dalam liter. Berapa setiap orang dapat? Setiap murid. Bila setiap murid ni, bila agih ni, mesti operasi bahagi. Okey, langkah pertama awak kena buat apa? 5250 bahagi 10 dulu. 10 orang. Bukan 10 liter ke 10,000 mililiter. Bukan 10 orang. Bahagi dulu. Kita nak tahu seorang dapat berapa. Awak bahagikan. Okey, bila bahagi awak akan dapat gerak ke kiri sekali. Sebab ada satu sifar sini 10. Jadi awak akan dapat 525 liter. Okey. Kemudian barulah tukar ml, okey, liter ni kepada ml. Okey, maaf ni liter kepada ml. Okey, 525 liter tukar kepada ml. Okey. Maaf, ni 525 ml. Okey, sebab ml. Okey, ni betul pada ml nak tukar kepada liter. Okey, tukar kepada liter. Betul ni ml. Belum lagi tukar sebab tadi kita bahagi 10. So 525 liter kita nak tukar kepada ml. Okey. Mililiter nak tukar kepada liter. Allahu Akbar
Ni silap 5,525.0 ml nak tukar kepada liter. Okey, jadi kena bahagi 1,000. Okey, bahagi 1,000. Jadi alihkan titik perpuluhan 3 kali ke kiri. 1, 2, 3 titik. Awak akan dapat 0.525 liter. Okey, jadi jawapan setiap murid akan terima 0.525 liter. Okey, jelas? Okey, yang ni tadi minta maaf tadi. Okey, ni betul. ML bahagi dulu 10 sebab 10 orang. Bahagi sama rata Jadi seorang dapat 525.0 ml. Okey. Sebab soalan nak dalam liter, jadi awak kena tukar 525.0 ml tukar kepada liter. Kena buat ml kepada liter mesti bahagi 1,000. Jadi bila bahagi 1,000 awak hanya anjakkan je titik perpuluhan ke kiri. Jadi jawapan 0.525 liter. Okey, jelas? Okey, ini dia penyelesaian masalah ni membabitkan beberapa langkah. Bila menukar unit kamu kena betul-betul cekap. Okey, untuk latihan seterusnya saya akan beri pada link lagi satu. Kamu boleh lihat di situ, hanya ada satu soalan dengan ada 2 pecahan soalan sahaja. Jadi teacher nak awak buat dalam buku latihan matematik dan hantar dalam link yang saya sediakan ataupun ke WhatsApp saya Okey, saya akhiri di sini. Kamu boleh ulang semula video ni untuk lebih memahami bagaimana nak menyelesaikan untuk soalan penyelesaian masalah. Okey, selamat belajar. Terima kasih.